Tengku Paloh kepada semua yang hadir pada hari ini bagi meneruskan acara kita, forum kita. Saya serahkan kepada ahli panel kita Yang Hormat Datuk Haji Badli Shah untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Terima kasih Yang Berusaha Ustaz Saiful selaku pengacara majlis. Yang saya hormati rakan bicara wara pada malam ini Yang Mulia Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wok Zain Al-Aidrus, Fellow Penyelidik Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Nerus. Seterusnya para pegawai sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Malam ini syukur kita dapat berkumpul dalam program siri yang kedua Forum MIB, iaitu Melayu Islam Beraja siri yang kedua. Sebelum ini kita telah pun bergabung di dalam Forum Melayu Islam Beraja yang pertama, yang mana kita mengambil tema mengikut huruf MIB. M iaitu Melayu. Kita telah pun mengupas tentang tajuk Mat Kilau dan kita undang cucu beliau sendiri untuk menerangkan tentang perjuangan aki beliau. Dan malam ni tiba huruf I, Islam, iaitu kita nak membicarakan satu orang tokoh, iaitu Tokoh Paloh yang telah meniupkan semangat jihad pahlawan di Pahang. Dan insya-Allah untuk siri yang ketiga nanti adalah pada huruf B. B maknanya beraja. Kita akan mengundang panel-panel yang akan kita kenal pasti untuk nak mengupas kepentingan institusi beraja di dalam alam Melayu ini. Malam ini kita bersyukur Tokoh Paloh sebagai tokoh yang kita angkat untuk dibincangkan dan kita berada dengan cicit beliau juga berada di sini, alhamdulillah. Dan di depan kita ini pun ada beberapa barang peribadi milik Tokoh Paloh, yang mana salah satu daripada metod pengajian talaqi musyafahah adalah sistem al-munawalah. Munawalah maknanya pemberian simbolik seorang guru kepada murid yang menjadi kesayangan mana-mana guru itu. Jadi inilah dapat kita lihat perkara-perkara ini di depan kita. Untuk malam ini saya akan menerangkan tentang bagaimanakah penentangan pahlawan-pahlawan Pahang di dalam menggerakkan perjuangan menentang penjajahan. Dalam masa setengah jam kurang lebih begitu, kemudian akan disambung seterusnya majlis kita oleh Yang Bagi Dr. Engku Ibrahim akan membawakan susu galuh Tokoh Paloh dan juga kaitannya secara terus di dalam hubungan dengan pahlawan di Pahang. Hadirin hadirat sekalian, campur tangan British di Pahang telah menimbulkan rasa yang tidak puas hati, khususnya di kalangan masyarakat Melayu di Pahang. Ekoran daripada itu, para pejuang Melayu telah bangkit dan mereka telah bertindak berusaha untuk mengusir British sehingga berlakulah beberapa siri peperangan. British dia telah cuba masuk Pahang pada tahun 1885 lagi melalui usaha Frank Swettenham yang ketika itu diutuskan oleh Governor Smith. Tetapi percubaan itu gagal. Tahun 1886, Governor Fred Ewell datang pula ke Pahang menghadap Tuanku Sultan Ahmad I yang kita berada dalam masjid ini dan diadakan perjanjian dengan pihak Inggeris, tapi perjanjian itu tak dapat dilaksanakan. Dan British dia tidak pernah putus asa sehinggalah pada tahun 1887 Hugh Clifford ataupun Hugh Clifford telah datang ke Pahang dan disertai dengan campur tangan kerajaan Johor, yang itu perlu digarisbawahkan. Campur tangan dan desakan daripada kerajaan Johor
menyebabkan Sultan Ahmad I terpaksa memertai perjanjian dengan pihak British. Dan perjanjian ini tidak pun direlakan. Namun perjanjian yang tak direlakan ini terpaksa juga diakur dan menyebabkan para pembesar Pahang ketika itu ramai yang tidak puas hati. Lalu berlakulah beberapa siri penentangan terhadap British yang dikenali sebagai, awalnya dipanggil Perang Bahaman di negeri Pahang ini. Perang inilah yang menjadi titik mula kebangkitan pejuang Melayu di Pahang, menentang penjajah dan segala agenda penjajahan bermula tahun 1891 sampai 1895. Nah, di sini ada dua dimensi perjuangan pahlawan Pahang menentang penjajahan di Pahang. Dimensi pertama adalah penentangan ini berpunca daripada tidak puas hati masalah allowance. Dan itu ada. Itu ada premisnya. Dan banyak dicatatkan dalam buku-buku sejarah. Boyong Adil sini ada rekodkan muka surat 290-291 senarai beberapa allowance yang telah dipotong oleh pihak British. Jadi itu menimbulkan ketidakpuasan hati sesetengah anak buah kepada pembesar. Namun dimensi yang kedua penentangan, yang inilah yang ditiup jihadnya oleh Tok Kupaloh. Maka di sinilah kita melihat ada ketidakseimbangan penulisan berdasarkan kepada tinjauan. Kalau kita buat literature review, penulisan ataupun kajian yang menyentuh perjuangan Pahang menentang penjajah itu tak dimasukkan jihad di dalamnya. Pendedahan dan juga susu galuh penentangan penjajah di Pahang memang ada ramai yang tulis. Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pahang pernah tulis tahun 2001. Boyong Adil tahun 72 dah menulis. Allahyarham Dr. Jalil Borham UMP pernah menulis tahun 2012. Nur Masliza tahun 2006. Muhammad Yusuf Aruna dan Aruna Gopinath pernah menulis benda-benda ini. Namun penulisan-penulisan ini terpisah daripada mengaitkan jihad dengan perjuangan menentang penjajah. Sedangkan penentangan orang Melayu di Pahang memang menepati kriteria-kriteria perjuangan jihad dalam sejarah di alam Melayu. Begitu juga kita lihat penulisan-penulisan sejarah perjuangan di negeri lain. Hanya beberapa tokoh saja yang dikaitkan dengan usaha jihad di jalan Allah. Contohnya Syekh Daud Al-Fatani dan juga Syekh Abdul Samad Al-Filimbani yang berjihad menentang Siam. Ataupun Syekh Nawawi Al-Bantani yang menaikkan semangat pejuang kemerdekaan Nusantara daripada Mekah. Ataupun Syekh Yusuf Makassar yang menentang Belanda di Banten. Ataupun Syekh Ahmad Zain Al-Fatani yang menerapkan doktrin jihad dalam karya-karyanya. Jadi dengan berbekalkan semangat jihad, Angkatan Datuk Bahaman bersama dengan Mat Kilau, Tok Janggut telah menyerang kubu-kubu British di Kuala Temeling dan seterusnya berjaya menawan jeram Ampai. Sebab itu di Pahang perjuangan kita adalah jihad. Dan Tok Kupaloh hanya sebahagian sahaja daripada ulama' yang meniupkan semangat. Pada dasarnya, jaringan semangat jihad di Pahang sangat luas. Contoh, Osman Senik. Ini guru silat pejuang-pejuang di Pahang. Guru kepada Mat Kilau, Tok Bahaman, Tok Gajah, Mat Lela, Panglima Muda Jempol. Dia ni adalah anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Tok Bendang Daya yang merupakan ulama' terkenal di Patani. Maka tidak keterlaluan kita kata, Angkatan menentang penjajah di Pahang berkait rapat juga dengan doktrin jihad para ulama' daripada Patani. Begitu juga Haji Ishaq merupakan antara ulama' yang mengajar dan berdakwah di Pulau Tawar, juga meniupkan semangat jihad di negeri Pahang di kalangan pejuangnya. Sebab itu kalau kita lihat dari segi peta perjuangan, di alam Melayu ini, negeri Pahang termasuk dalam 3 kelompok kawasan yang mempunyai sejarah jihad melawan penjajah. 3 kawasan ni Indonesia, Patani, Tanah Melayu. Tanah Melayu maknanya Perak, Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Walaupun bentuk perjuangan di ketiga-tiga kawasan itu berbeza, namun asas perjuangannya tetap sama, iaitu menentang golongan kafir di bumi Islam. Itu ayatnya. Kalau kita tengok sebagai contoh, ada kajian-kajian yang pernah dibuat. Apa faktor pejuang-pejuang dulu melawan orang kerana faktor ibadat haji. Ini nombor 1. Khususnya dalam membangkitkan semangat nasionalisme di Indonesia pada abad yang ke-20. Berdasarkan rekod daripada Snook Hangroch, jumlah jemaah haji Indonesia meningkat 18,127 orang pada tahun 1908 kepada 28,427 orang pada tahun 1914. Rentetan daripada itu,
sebuah parti Islam pertama di Asia Tenggara ditubuhkan pada tahun 1912, diberi nama Syarikat Islam dan mendapat sambutan hangat daripada jemaah haji. Dan Hanggrosh buat laporan, jemaah haji sangat dipengaruhi oleh ulama di Tanah Haram yang memberikan sokongan kepada parti Syarikat Islam sehingga akhirnya bertambah jadi hampir 400,000 orang ahli pada tahun 1914. Kalau kita tengok contoh di Sumatera Barat, pihak Belanda yang ditentang oleh jemaah haji, masa itu baru pulang, dia berlawan dengan Belanda di kawasan Pedir. Penentangan tersebut adalah peperangan yang berlangsung bermula tahun 1821 sampai 1837 yang akhirnya diberi nama Perang Padri. Jadi kita boleh nampak suntikan jihad dalam masyarakat Melayu ketika itu disemarakkan dari Tanah Haram, Mekah, Madinah melalui ibadat haji. Antara tokoh yang bertanggungjawab menyemai doktrin semangat jihad di Mekah, Syekh Abdul Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Mahfuz Termas. Ini semua ulama yang duduk di sana bakar semangat. Termasuk juga kita kena sebut juga peranan para ulama India di Mekah. Ulama India sangat berperanan meniupkan semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu dan ada kalangan orang Melayu yang menuntut di Madrasah Syaulatiyah di Mekah yang ditubuhkan oleh para ulama daripada India. Maka perkara ini menyebabkan Belanda susah hati. Dia sedar kalau dia tak kekang, nescaya orang Islam akan bangkit. Maka apa Belanda buat ketika itu? Dia telah mewajibkan rakyat untuk membuat pasport sebelum pergi haji. Yang mana pasport ni pula dengan bayaran yang begitu tinggi. Ini direkodkan tahun 1825 pasport pertama telah dicipta. Dan mereka kena bayar sebanyak 110 gulden untuk pergi haji. Bayar pasport saja. Dia sangka orang-orang Islam tak mampu dah pergi. Tapi tidak. Sebaliknya berlaku pada tahun 1858, 3,718 penambahan lagi jemaah pergi haji selepas pada itu. Ini dapatan pertama. Penentangan berlaku kerana faktor syiar haji. Yang kedua, kenapa orang Melayu bangkit? Kerana hubungan erat antara ulama Melayu dengan sultan dan juga pemerintah di alam Melayu. Baik itu ulama dengan istana jangan berpisah. Ini strategi ulama dulu. Bahkan ulama di Tanah Haram, Mekah, Madinah, mereka tak berhenti berinteraksi dan mengadakan hubungan baik dengan pemerintah-pemerintah di alam Melayu. Baik itu tahun 1772, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia telah kirim 2 orang jemaah haji kepada Sultan Hamengkubuwono pertama dan juga Susuhunan Prabu Laka. Dia telah mengirimkan surat yang berisi pujian terhadap perjuangan jihad Raja Mataram dan menyeru mereka supaya istiqamah terus berjuang menentang penjajahan. Ini cara ulama dulu. Begitu juga Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Dia sangat jaga hubungan baik dengan sultan-sultan dan raja-raja Melayu. Sama ada sultan di Patani, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Johor, di Riau Lingga, di Deli, di Langkat, di Pontianak, di Sambas. Sentiasa dia hantar surat. Dan ada satu yang direkodkan, beliau pernah kirim surat yang mengandungi doa untuk pertabalan Sultan Mansur Kelantan tahun 1891. Dalam surat itu, dia mendoakan supaya negeri Kelantan terhindar daripada penjajahan dan tipu daya orang-orang kafir. Doa itu ada disimpan, direkodkan bahawa engkau sentosakanlah dia, ya Allah, dan negerinya dan rakyatnya daripada segala kejahatan kafir dan tipu daya mereka. Diulanglah doa itu. Ini cara para ulama dulu. Begitu juga Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, dia kirim surat bertarikh tahun 1323 Hijrah kepada Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Sultan Terengganu, dan dia menitipkan pesan supaya mempertahankan Terengganu daripada penjajah. Ada suratnya serta dilanjutkan zaman duli tuanku serta zuriat tuanku di dalam hening kerajaan yang tidak mencampuri akan dia kadar susah yang disakiti oleh ajnib, iaitu bangsa-bangsa asing. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, kenapakah kita bangkit menentang penjajahan? Ini yang kita nak fokuskan. Faktor peranan para
yang asalnya diterbitkan untuk kerajaan Turki Uthmaniyah. Begitu juga dalam laporan daripada Hanggrosh, dia mengatakan bahawa penjajahan ini takkan boleh dikekalkan kalau ulama tidak diasingkan daripada masyarakat. Sebab itu dia mencadangkan supaya ulama diasingkan terus daripada bergiat di dalam perkara yang bersifat politik. Maka strategi mewujudkan ulama sekular dan menafikan keupayaan ulama untuk memimpin, yang ini telah menjadi satu agenda ketika itu. Kesannya tahun 1903, Kesultanan Aceh berjaya digulingkan oleh Belanda. Peranan para ulama. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, peranan ulama adalah pencetus jihad paling utama di alam Melayu. Dan mereka, para ulama ini, mengaplikasikan macam-macam kaedah. Antaranya, mereka menghasilkan kitab-kitab fiqh yang secara langsung menjelaskan bab kewajipan jihad kepada umat Islam. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab pondok, ini orang moden selalu kutuk kitab kuning, kitab pondok. Cuba tengok, read between the lines. Tengok kitab-kitab seperti Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadail Jihad wa Qara wal Mujtahidin fi Sabilillah. Ini karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab Mulhikun fi Bayani Fawaidin Nafi'an fi Jihad fi Sabilillah, karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab Lum'ul Fawaid dan Munyatul Musalli, karya Syekh Daud Al-Fatani. Mungkin tuan-tuan terkejut, Munyatul Musalli, aku ngaji seumur dalam YouTube, tak ada cerita jihad. Ini kena read between the lines. Kitab Tuhfatul Raghibin, karya Syekh Husin bin Sulaiman Al-Jawi Al-Funtiani, ataupun daripada Pontianak. Ataupun kitab Nihayatul Zain, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Semua karya ini memuatkan tajuk jihad dan doktrin politik. Dalam erti kata, bahayanya penjajahan dan dia dorong orang Melayu untuk bangkit pertahankan negara. Bagai contoh, kita tengok doktrin jihad Syekh Daud Al-Fatani ada diterangkan dalam kitab Bughyatul Tullab. Dia sebut, dan setengahnya daripada perang Sabil bagi kufar, yakni wajib bagi imam itu pergi perang kepada negeri mereka. Mereka iaitu fardu kifayah dengan ijma', atau naib imam pergi dengan tentera kerana perang bagi mereka itu. Cara tulisan orang dululah. Begitu juga kitab Munyatul Musalli yang saya sebutkan, karya Syekh Daud Al-Fatani tadi. Dia tidak cerita jihad, walaupun kitab itu memuatkan perbahasan tentang solat, tapi cuba tuan-tuan tengok. Kerana memudahkan sembahyang tatkala takut. Bila masuk bab itu, dia pula bahawasanya orang Islam serta Rasulullah ketika dalam peperangan, dia masuk bab perang. Ini cara ulama dulu, secara halus mendidik masyarakat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, permasalahan jihad, saya kira kita tak perlu nak uraikan, semua orang tahu perkara ini. Para sahabat sendiri dikobarkan oleh Nabi dengan semangat jihad, menyebabkan mereka bangkit, mempertahankan walaupun mereka tidak memiliki kemahiran dan kekuatan. Sebab itu, tak keterlaluan pada malam ini kalau kita katakan yang menggerakkan kemerdekaan di negara kita adalah para ulama. Itu tak keterlaluan. Dan fakta ini tak boleh dipadamkan dengan sejarah, dalam sejarah. Tak boleh. Sebab dia punya perkembangan ni merata. Bukan sekadar di Pahang, di Terengganu, tidak. Siapa ulama yang menggerak? Kita tengok.
Jadi jaringan ini dibentuk oleh para ulama. Kalau kita kaji, ni kira di penghujung lah tuan-tuan ya. Dalam konteks kita di Nusantara ini, perjuangan kita yang digerakkan oleh para ulama tidak ada yang boleh nak menafikan. Perjuangan kemerdekaan bersusul galur dengan perjuangan yang panjang gerakan Adipati Yunus di Melaka tahun 1517 dan 1521, gerakan Sunan Fathahillah di Sunda Kelapa tahun 1522, gerakan Sultan Agung Mataram tahun 1628 sampai 1633, gerakan Sultan Hasanuddin Makassar tahun 1666 sampai 1669, gerakan Syekh Yusuf Makassari Al-Bantani di Banten 1682 sampai 1683, sampailah gerakan Raja Haji di Melaka tahun 1784. Penentangan secara besar-besaran ini diteruskan lagi dan dipimpin oleh para ulama, dan kita tengok gerakan itu di seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jazair di Algeria, Syekh Omar Mukhtar di Libya, Syekh Osman Den Fodio di Nigeria, Hasan Al-Banna di Mesir, Syekh Amir Al-Husaini di Palestin, Sultan Hasanuddin dan Imam Diponegoro di Indonesia dalam Perang Jawa 1825. Tuan Guru Hasan bin Munas atau kita lebih panggil dengan Tok Janggut. Dan itu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung di Tanah Melayu. Ulama-ulama Mesir dan bagai-bagai lagi, mereka ini menggerakkan. Ingat, keseluruhan perjuangan menentang penjajah dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Mereka ini yang menggerakkan. Syekh Ahmad Al-Fatani sanggup berulang-alik daripada Mekah ke Istanbul semata-mata nak melihat alam Melayu ni bebas daripada sebarang penjajahan, sama ada Inggeris, Belanda ataupun Siam. Begitu juga kita melihat penentangan-penentangan yang dilakukan oleh para ulama itu begitu mengkagumkan kita. Sebagai contoh, Pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad pada Belanda di Jawa tahun 1825. Dia didukung oleh ulama, Kiai Mojo, Kiai Kasan, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Sama juga di Banjarmasin. Penlibatan para ulama, Haji Bu Yasin, Haji Mahmud, Haji Khalid. Ini semua melakukan jihad atas Belanda tahun 1859 kerana diberi sokongan oleh ulama. Di Banten, Maulana Judah dan Kiai Dukuh, dia berjaya pengaruhi Sultan Banten, lancarkan jihad di Pajajaran dan juga Palembang. Sebelum itu Kiai Embun pernah merangsang jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683. Pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888. Juga dipimpin oleh Kiai Abdul Karim yang merupakan pemimpin tarikat Qadariyah untuk melakukan penentangan. Orang selalu ingat orang tarikat gente tasbih, duduk dalam kelambu bersuluk tak campur. Ini orang tak mengaji sejarah. Berapa ramai pejuang ini adalah orang tak. Sebab itulah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ulama dulu kerana dia telah tukar kompas perjuangan pahlawan-pahlawan kita daripada asalnya hanya marah kerana faktor cukai, tapi diubah menjadi jihad fi sabilillah. Dan inilah peranan besar yang kita ucap terima kasih kepada Tok Kopaloh yang telah menukar cara perjuangan anak-anak Pahang. Saya kira kita beri ruang secukupnya kepada panel kita yang merupakan cicit beliau untuk menerangkan, untuk tuan-tuan lebih kenal lagi siapakah sebenarnya Tok Kopaloh ini. Silakan Yang Mulia. Terima kasih kepada rakan panel saya yang berbahagia, Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Merangkap Pengarang Kehormat Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pahang, Hafizahullah wa mata'ana bihayatihi, amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah
tadi kita dapat mendengar satu maklumat yang amat jelas yang menunjukkan tentang perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Bahawa kita orang Melayu, kita ada jati diri kita orang Melayu, kita ada akidah kita orang Melayu, kita ada perjuangan kita dan kita tak rela negeri kita dijajah oleh mana-mana penjajah. Kita tak pernah. Tak buka ke? Apa? Okey, minta maaf dah. Ada silap teknikal sikit. Jadi, bila kita dengar apa yang dijelaskan oleh Datuk tadi, kita rasa naik semangat kita. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada penyambung perjuangan mereka ini. Dalam waktu yang sama, kita amat-amat berterima kasih kerana perjuangan yang telah mereka laksanakan dan dengan perjuangan yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga mereka, sekarang ini kita dapat mengecapi nikmat aman. Kita dapat beribadat dengan baik tanpa ada sebarang gangguan daripada pihak-pihak ataupun daripada musuh-musuh agama kita ataupun musuh-musuh negara kita. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya diminta untuk bercerita, lebih kepada cerita je. Cerita tentang seorang tokoh yang menjadi salah seorang daripada penyumbang semangat jihad kepada Allahyarham pahlawan-pahlawan Pahang. Antaranya Allahyarham Mak Kilau, Tok Gajah, Datuk Bahaman, Mak Lela dan seumpama dia. Jadi seorang tokoh yang pernah meniupkan semangat, pernah menaburkan sedikit jasa kepada pahlawan-pahlawan Pahang, khususnya yang menentang Inggeris di Pahang ini. Salah seorang daripadanya adalah seorang tokoh daripada negeri Terengganu yang dikenali dengan panggilan Tok Ku Paloh. Dan saya akan sebut tentang siapa itu Tok Ku Paloh dan apa sumbangan dia. Sumbangan dia secara umum dan sumbangan dia secara khusus, sedikit saja tentang perjuangan pahlawan-pahlawan di Pahang yang tadi telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh ahli panel kita yang pertama. Baik. Jadi dari segi biografi Tok Ku Paloh itu, dari segi kelahiran dia, dia dilahirkan di kampung Caban Tiga. Caban Tiga ni adalah satu kampung di Kuala Terengganu yang dengan bandar Terengganu tu lebih kurang dalam 2 km ataupun 3 km begitulah. Dilahirkan pada tahun 1236 Hijrah, yang kalau kita nak kira sekarang ini umur dia dah mencecah lebih kurang dalam 200 tahun lebih lah. Kalau ada lagi sekarang mungkin 207 tahun dah. Memang tua sangat-sangat lah. Dan kalau tengok dari segi Masihinya pula adalah tahun 1820. Saya tulis an di situ, maknanya mungkin 1820 ataupun 21 ataupun 1819 begitulah. Sebab kita antara kalender Hijrah dan Masihi ini dia ada perbezaan. Jadi Tok Ku Paloh ini adalah anak kedua kepada Tok Ku Tuan Besar dengan isteri dia yang pertama yang namanya Hajah Aminah Losong. Dan di Terengganu kita ada pengistilahan. Bila disebut Tok Ku, itu menunjukkan bahawa yang mempunyai gelaran itu adalah salah seorang daripada tokoh daripada kalangan Ahli Baitin Nabi. Kalau yang bukan daripada kalangan Ahli Baitin Nabi, kita panggil sebagai Tok sahaja ataupun Datuk ataupun Tok Syekh. Kalau di Terengganu kita ada Tok Ku Paloh, ayah dia Tok Ku Tuan Besar, ada Tok Ku Melaka, ada Tok Ku Tuan Pahang pun ada. Ayah kepada Tok Ku Melaka dipanggil Tok Ku Tuan Pahang. Mungkin dia juga datang berulang-alik daripada Terengganu ke Pahang untuk kerja-kerja dakwah. Mungkinlah, saya pun tidak dapat maklumat yang jelaslah tentang Tok Ku Tuan Pahang. Baik. Jadi di sana ada ulama yang mempunyai ijazah yang besar di negeri Terengganu, yang bukan daripada kalangan Ahli Baitin Nabi, yang sama-sama berjuang dengan tokoh-tokoh
zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai jasa yang besar juga, antaranya Datuk Pulau Manis, antaranya Tok Syekh Duyung, antaranya Tok Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas, kemudian Tok Limbung dan seumpama dia. Baik. Jadi Tok Paloh, kalau kita tengok kelahiran dia tu, dia dilahirkan pada zaman pemerintahan Sultan Terengganu yang keempat. Sultan Terengganu yang pertama, Sultan Zainal Abidin, mempunyai kaitan yang cukup rapat dengan Pahang dan juga Johor. Kerana tiga orang ini, Sultan Johor, Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang pertama dan Sultan Pahang pada waktu itu, dia semuanya ini adalah bersusu galuh kepada Tun Habab Abdul Majid. Jadi antara tiga buah negeri ini, dia mempunyai kekerabatan dari segi istananya. Jadi kalau secara detailnya Tokku Paloh ini dia hidup pada zaman Sultan Ahmad I, Sultan Abdul Rahman, Sultan Daud, Sultan Mansur Shah, Sultan Muhammad, Baginda Omar. Ini kemuncak kepada kemajuan Islam di negeri Terengganu. Ia berlaku pada zaman Baginda Omar, kemudian Sultan Ahmad Shah, kemudian Sultan Zainal Abidin III. Pada waktu ini pihak penjajah masih tidak dapat untuk mempengaruhi istana negeri Terengganu. Sehinggalah meninggalnya Sultan Zainal Abidin III dan diganti oleh anak anda sulungnya Sultan Ahmad, dan pada waktu itu masih lagi tidak tunduk kepada orang kata desakan daripada pihak Inggeris. Akhirnya Sultan Muhammad meletak jawatan daripada Sultan Negeri Terengganu selepas daripada Sultan Zainal Abidin. Jadi ini dari segi keturunan Tokku Paloh. Kalau kita tengok bila sebut gelaran Tokku di hadapan itu, kebiasaannya lah dari segi penggunaan masyarakat Islam di Negeri Terengganu, dia dirujuk kepada seorang tokoh yang bersusu galuh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Zainal Abidin Al-Aidarus. Ini satu lagi penanda yang menunjukkan bahawa Tokku Paloh adalah seorang daripada ahli baitin Nabi. Gelaran Sayyid di hadapan nama dia. Kerana kalau kita melihat gelaran Sayyid ini dalam mana-mana bahasa lah. Antaranya bahasa Melayu tidak terkecuali, begitu juga bahasa Arab, begitu juga dengan bahasa Inggeris. Kalau kita refer ataupun kita rujuk kepada kamus bahasa, maka akan didefinisikan sebagai mereka yang bersusur galuh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks bahasa Melayu kita boleh tengok dalam kamus dewan, kamus pelajar dan beberapa buah kamus lagi. Begitu juga dalam kamus-kamus Arab. Selain daripada makna-makna yang lain, akan dijelaskan juga bahawa Sayyid itu adalah gelaran yang dirujukkan kepada zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggunaan lafaz Sayyid untuk merujuk kepada zuriat baginda Nabi ini diterima pakai, boleh dikatakan, tak silap kalau saya kata, di seluruh dunia Islam. Baik. Silsilah lengkapnya iaitulah Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Zainal Abidin. Zainal Abidin itulah datuk pertama Tokku Paloh yang datang daripada Tarim, kota Tarim, Hadramut Yaman ke negeri Terengganu. Dan dia datang pada awal kurung ke-18. Dianggapkan awal kurung ke-18, 1700 begitu, ataupun penghujung kurung yang ke-17, 1600 begitu. Dua orang dia datang daripada kota Tarim ke negeri Terengganu. Yang kedua itu adalah saudara dia yang mempunyai kaitan dengan Pahang. Beliau lah yang dikenali dengan panggilan Tokku Tuang Pahang. Tokku Tuang Pahang. Dan anak dia pula dikenali dengan panggilan Tokku Melaka. Ini mungkin ada orang kata ada usaha dakwah antara Pahang dengan Melaka. Baik. Sayyid Zainal Abidin ini dia datang ke Terengganu dan dia berkahwin dengan seorang syarifah yang telah lahir di Terengganu dan boleh seorang anak, iaitulah Tokku Tuan Besar, ayahanda kepada Tokku Paloh. Kemudian sebelum ayahanda kepada Tokku Paloh itu lahir, dia pergi ke Zainal Abidin ini dia belayar pergi ke Semarang, Indonesia,
dan dia meninggal di sana sebelum daripada lahirnya ayahanda kepada Toku Paloh, dan dikebumikan di perkuburan Kendal. Sekarang ini di Semarang. Bin Husain bin Muhammad Mustafa bin Syekh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Akbar bin Abdullah Al-Aidarus. Inilah dia moyang pertama keluarga Al-Aidarus. Bila disebut keluarga Al-Aidarus, dia bersusu galuh kepada Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus ini. Bin Abi Bakar As-Sakaran, bin Abdul Rahman As-Saggaf, bin Muhammad Maulad Dawilah, bin Ali Maulad Darki, bin Alawi Al-Ghayur, bin Al-Faqih Muqaddam, bin Ali bin Muhammad Sahib Mirba, bin Ali Khalaq Qasam. Ini dalam silsilah moyang ataupun silsilah keturunan Toku Paloh yang pertama menduduki kota Tarim. Yang sebelum daripada itu, moyang-moyangnya menetap di sebuah negeri ataupun sebuah daerah di Yaman juga yang dinamakan dengan Husayyisah. Ini berlaku pada tahun 529 Hijrah. Dan daripada sini berkembangnya zuriat Bani Alawi. Bin Alawi bin Muhammad bin Alawi Al-Mubtakir bin Abdullah. Alawi Mubtakir inilah moyang pertama kepada Bani Alawi. Bila disebut sebagai Bani Alawi ataupun dalam bahasa lahjah Yamannya Ba'alawi, maksudnya adalah zuriat kepada Alawi Al-Mubtakir ini. Bin Abdullah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ini moyang pertama Bani Alawi yang berhijrah daripada Basrah pergi ke Tarim Hadramut. Dan penghijrahan beliau berlaku pada tahun 317 Hijrah. Dan beliau sezaman dengan Imam At-Tabari, begitu juga sezaman dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Daripada Basrah beliau berhijrah ke Yaman di satu tempat yang namanya Husayyisah. Dan beliau meninggal di situ dan beliau dimakamkan di situ. Dan zuriatnya mula berpindah daripada Husayyisah ke kota Tarim bermula dengan Imam Ali Khalaq Qasam yang meninggal pada tahun 529 Hijrah itu. Kerana penghijrahan Ahmad ini ke Yaman, tujuannya adalah semata-mata untuk nak jaga zuriat dia dan juga kaum keluarga dia daripada fitnah yang berlaku di Basrah pada waktu itu. Fitnah dari segi kehidupan dan juga fitnah dari sudut agama. Fitnah dari segi kehidupan kerana keadaan politik, keadaan sosial di Basrah pada waktu itu tidak stabil. Dan fitnah dari sudut agama kerana tersebarnya pemikiran Syiah di situ. Untuk menjaga zuriat dia, begitu juga pengikut-pengikut dia dari terpedaya dengan dakwah Syiah, maka beliau berpindah daripada Basrah menuju kepada Yaman, menuju kepada Hadramut Yaman. Kerana orang Syiah ini memang seperti mana yang kita tahu, mereka cuba mengangkat ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut versi mereka. Dibimbangi zuriat kepada Ahmad Al-Muhajir ini terpengaruh dengan gula-gula yang ditabur oleh golongan Syiah. Maka Imam Ahmad Al-Muhajir mengambil satu sikap yang tegas, berhijrah daripada Basrah menuju ke kota Yaman, ke Hadramut Yaman. Kerana itu beliau digelar dengan panggilan Al-Muhajir ilallah, yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala demi menjaga agamanya dan juga agama zuriatnya. Kesan daripada jasa yang dilakukan oleh Imam Al-Muhajir ini, kita dapati keseluruhan Bani Alawi yang menjadi zuriat Imam Al-Muhajir, kalau mereka mengikut jalanan datuk nenek moyang mereka, semestinya akidahnya berdasarkan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhabnya mazhab Syafi'i, dan tasawufnya adalah tasawuf Sunni mengikut kerangka pemikiran Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Junaid Al-Baghdadi.
bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi. Ini moyang pertama kepada Tok Kupalo yang berhijrah daripada kota Madinah ke Uraidah. Uraidah ini juga di pinggir Madinah. Daripada Uraidah berpindah ke Basrah. Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Husain bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajh. Kedua-dua Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajha, kedua-duanya ini ditarbiyah secara langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita tengok susu galuh Tok Kupaloh ini bermulanya di Madinah, bermulanya di Mekah. Nabi kita dilahirkan di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Daripada Madinah Ali Uraidi, Imam Ali Uraidi yang meninggal pada tahun 210 Hijrah, berhijrah daripada Madinah kepada Uraidah, dan daripada Uraidah Muhammad An-Naqib anak kepada Ali Uraidi berhijrah pula kepada Basrah, dan daripada Basrah Ahmad Al-Muhajir ilallah berhijrah pula kepada Yaman, ke Yaman, Hadramut Yaman, dan daripada Yaman dalam galur ataupun galur keturunan Tok Kupaloh ini munculnya Zainal Abidin bin Husain, itu berhijrah pula daripada kota Tarim, Hadramut Yaman ke negeri Terengganu, dan sekarang ini telah meninggalkan zuriat yang cukup ramai. Daripada zuriat Tok Kupaloh sahaja melebihi 500 orang yang masih ada sampai ke zaman sekarang lah, waktu kita sekarang. Dan telah orang panggil daripada Tok Kupaloh 7 ataupun 8 generasi selepas daripada Tok Kupaloh. Ini generasi yang ada sekarang ini. Maknanya kalau kita nak kira Tok Kupaloh itu ayah, maka anak, cucu, cicit, cuik, cik, ataupun apa dah kita nak sebut dah kita 7 ataupun 8 yang masih ada sekarang ini. Itu dari segi susu galuh Tok Kupaloh yang menjadi salah seorang daripada peniup semangat kepada pahlawan Pahang. Taib, di sini kesimpulannya kita boleh kata dia ni daripada zuriat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, daripada zuriat Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajha, daripada zuriat Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi, daripada zuriat Alawi. Kerana itu keluarga besar Tok Kupaloh dikenali dengan panggilan Bani Alawi. Dan zuriat Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, dan zuriat Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kerana itu kita dapati di belakang nama Tok Kupaloh ada laqab Al-Aidarus. Dan zuriat kepada Zainal Abidin yang mula berhijrah daripada kota Tarim Hadramut ke negeri Terengganu. Baik. Gelaran Tok Kupaloh, nama Tok Kupaloh, Paloh ni adalah sebuah negeri di sebuah kampung di Kuala Terengganu. Tokku tadi saya jelas dah, makna satu gelaran kepada tokoh daripada kalangan ahli baitin Nabi. Dan Paloh itu adalah tempat menetapnya Tok Kupaloh, tempat dakwahnya Tok Kupaloh. Dan di situlah tempat datangnya pahlawan-pahlawan Pahang bersama-sama dengan Tok Kupaloh. Kan itu beliau dipanggil gelaran Tok Kupaloh. Beliau juga dikenali dengan panggilan Syekhul Ulama. Syekhul Ulama ini adalah satu jawatan yang bertindak sebagai penasihat tertinggi kepada baginda Sultan di negeri Terengganu. Ia diasaskan oleh baginda Omar. Zaman pemerintahan baginda Omar, Sultan Terengganu yang ke-9 yang memerintah antara tahun 1839 hingga 1876. Untuk melicingkan pentadbiran, maka telah dibentuk 3 institusi penting yang merangkap sebagai penasihat sultan. Pertamanya Jabatan Menteri Besar yang diketuai oleh Menteri Besar. Dia bertindak sebagai penasihat tertinggi kepada baginda sultan dalam perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran. Yang keduanya Jabatan Agama dan Kehakiman. Diketuai oleh Mufti Negeri Terengganu dan dia bertindak sebagai penasihat tertinggi kepada baginda sultan dalam perkara yang melibatkan keagamaan dan juga undang-undang.
dan yang ketiganya Dewan Ulama. Dewan Ulama ini diketuai oleh seorang ketua ulama, ketua Dewan Ulama yang digelar Syekhul Ulama. Jadi Dewan Ulama ini adalah badan yang paling tinggi. Kalau tadi tertinggi, yang ni paling tinggi. Tak tahulah paling tinggi dengan tertinggi itu mana yang lebih tinggi. Tapi yang jelasnya Dewan Ulama inilah yang paling tinggi sebagai penasihat, secara penasihat sama ada dalam perkara yang melibatkan pentadbiran negeri ataupun pentadbiran agama dan juga undang-undang. Apa sahaja orang kata cadangan yang dibawa oleh Menteri Besar, begitu juga dengan Mufti akan dibahaskan di dalam Dewan Ulama, dan Syekhul Ulama akan membawa cadangan itu kepada baginda Sultan. Jadi Tok Paloh menjadi Syekhul Ulama yang kedua. Syekhul Ulama yang pertama ia disandang oleh ayahandanya yang nama Tok Tuan Besar Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin Al-Aidarus. Jadi setelah kewafatan ayahanda Tok Paloh, maka pihak istana melantik Tok Paloh sebagai Syekhul Ulama yang kedua. Di Terengganu ada beza di antara mufti dengan Syekhul Ulama. Mufti dan Syekhul Ulama dua jawatan yang berbeza. Begitu juga mufti, begitu juga Syekhul Ulama dengan Syekhul Islam, dua jawatan yang berbeza. Tuan Sayyid Keramat. Ni orang Melayu sebut keramat, orang Arab sebut karamah. Karamah ni perkara ganjil lah yang berlaku pada tangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semasa hidupnya Tok Paloh, beliau terkenal, bukan beliau terkenal lah, banyak berlaku perkara-perkara ganjil pada tangan dia. Kalau kita dengar cerita tu macam cerita yang tak masuk akal lah orang sekarang kata. Tapi bagi kita, Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa yang dia nak buat. Bila berlakunya karamah, itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak terikat dengan peraturan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa, dan orang yang berlaku karamah itu kita dapat faham bahawa dia adalah orang yang ada kedudukan di sisi Allah. Sebab karamah itu tidak akan berlaku melainkan dengan istiqamah. Antara karamah yang dikaitkan dengan Tok Paloh antaranya, satu hari ketika mana seorang murid dia bersama dengan murid dia cakap, kemudian dia kata semua tempat yang ada air akan ada ikan. Seorang anak murid dia nakal sikit. Dia kata, Tokku, dia kata, dalam kelapa ada air tapi tak ada ikan. Tok Paloh kata, cuba ambil buah kelapa tu, cuba belah. Dia belah, rupa-rupanya ada ikan dalam buah kelapa tadi. Ada seorang daripada murid dia, ini cerita lisan. Manakala cerita yang dicatat, yang berlaku kepada wakil Inggeris, dia punya kerusi itu melekat pada punggung dia. Ketika mana berbincang, minta supaya Tok Paloh menyerahkan pahlawan-pahlawan Pahang ataupun perkara-perkara lain. Jadi berlaku perkara ganjil itu dirakamkan oleh Hugh Clifford, kalau saya tak silap. Hugh Clifford di dalam buku dia. Dan antaranya karamahnya juga, ada seorang dia punya murid dia nak pergi ke Mekah tapi tak ada duit. Bagi tahu kepada Tok Guru. Tok Guru kata macam nilah, panjat pokok nyo tu, pokok kelapa tu, bismillah molek terjun lepas pada tu. Tok Guru gurau je. Tapi anak murid ni jujur, dia buat sungguh sampai sungguh ke Mekah lepas pada tu. Mana nak balik tu susah pula, kena cari tiket kapal dan sebagainya. Baik. Engku Sayyid Paloh, engku itu adalah gelaran dahulu. Dalam konteks negeri Terengganu, engku ini seumpama datuk. Di kalangan ahli baitin Nabi, bila nak diberi anugerah, gelaran digelar dengan engku. Di Terengganu ada engku Pangeran Arif, engku Kelana Diraja, engku Wijaya Sura dan sebagainya. Kalau bukan daripada kalangan ahli baitin Nabi, akan digelar datuk. Datuk Wijaya Sura, datuk Kelana Diraja. Tapi sekarang ni, sampai sekarang tak ada lagi yang dapat datuk Kelana Diraja, tak ada. Datuk, banyaklah datuk-datuk yang bergelar itu. Kalau di kalangan ahli baitin Nabi, seakan-akan dah menjadi satu tradisi digelar dengan gelaran engku. Baik, pendidikan Tok Paloh
Pertamanya dalam keluarga dia sendiri, dia dididik oleh ayah dia sendiri dan juga dididik oleh abang dia yang dikenali dengan panggilan Tokku Said Zain. Dan ayah dia Tokku Tuan Besar. Dan beliau telah dididik daripada kecil dengan didikan tasawuf Bani Alawi. Tasawuf Bani Alawi menekankan ataupun berasaskan kepada 5 perkara pokok. Satunya ilmu, berasaskan kepada ilmu, berasaskan kepada amal. Ilmu yang dipelajari adalah untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan koleksi. Wara', khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal ikhlas lahu, dan ikhlas kepadanya. Jadi kalau kita melihat tasawuf Bani Alawi ini lebih dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Kerana itu kita Ihya Ulumuddin amat popular di kalangan sadah Bani Alawi. Dan dia mendapat pendidikan daripada ulama-ulama besar di negeri Terengganu dan juga pejuang-pejuang Fatani. Antaranya Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Ini pejuang Fatani. Setelah jatuhnya kerajaan Melayu Fatani, maka mereka ini mendapat perlindungan politik daripada Sultan negeri Terengganu yang pada waktu itu Baginda Umar. Ramai di kalangan pejuang-pejuang Fatani yang terdiri daripada kalangan para ulama, seperti mana yang disebut oleh yang berbahagia Datuk tadi, bahawa perjuangan menentang penjajahan itu sebenarnya mempunyai kaitan yang rapat dengan peranan yang dimainkan oleh para ulama. Boleh dikatakan bahawa keseluruhan perjuangan menentang penjajahan di alam Melayu diketuai oleh para ulama, atau para ulama menjadi penyuntik semangat juang kepada pahlawan-pahlawan kita. Dan bukan itu saja, bahkan di seluruh dunia Islam, kalau kita tengok orang kata tokoh-tokoh yang besar yang berjaya, yang berhadapan dengan musuh-musuh Islam, mereka ini pahlawan-pahlawan terdiri daripada kalangan para ulama. Dan kebiasaan mereka adalah di kalangan ahli-ahli tasawuf. Seperti mana yang disebut tadi, bahawa mereka semuanya, boleh dikatakan semuanya di kalangan ahli tasawuf. Ahli tasawuf lah sebagai penggerak utama jihad untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi, satu nama yang cukup besar. Tasawufnya dia mengamalkan tariqah Naqsyabandi. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membuka kota Konstantinopel, yang Nabi kata sebaik-baik panglima itu dan sebaik tentera-tentera itu, juga mengamalkan tasawuf, bermazhabkan aliran akidahnya Al-Maturidiyah dan tasawufnya tariqah An-Naqsyabandi. Begitu juga dengan penentang-penentang penjajahan di Libya, di Mesir, di Syria. Di peringkat awal boleh dikatakan keseluruhannya adalah dipelopori oleh tokoh-tokoh tasawuf. Dan di Terengganu, ketika mana berada di kemuncak pentadbiran Islam, kemuncak orang kata kemajuan Islam di negeri Terengganu pada zaman pemerintahan Baginda Umar dan juga pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin, istana pada waktu itu dikelilingi oleh ulama-ulama yang terdiri daripada ulama-ulama tasawuf. Kalau kita tengok zaman Baginda Umar, penasihat utama Baginda Umar, Tokku Tuan Besar, mengamalkan tariqah Alawiyah. Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas, mufti pertama negeri Terengganu, mengamalkan tariqah Syatariyah. Syekh Duyung mengamalkan tariqah Syatariyah ataupun Asyadzuliyah. Sebelum daripada tu, Datuk Pulau Mani mengamalkan tariqah Syatariyah. Maknanya Sultan dahulu mereka dikelilingi oleh ahli-ahli tasawuf. Dan perjuangan yang dimainkan oleh ahli tasawuf ini biasanya mereka akan memperolehi kejayaan. Kenapa? Antara sebabnya kerana mereka ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berjuang semata-mata kerana Allah, kerana melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Terengganu, beliau berguru dengan Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas, seorang pejuang daripada Fatani. Syekh Duyung juga seorang pejuang daripada Fatani. Dengan ayah dia sendiri,
Datuk Tokku Tuan Besar dengan abang dia Tokku Said Zain. Tokku Said Zain dan beberapa lagi ulama di negeri Terengganu. Kemudian beliau pernah melanjutkan pengajian di Kelantan. Tapi tidak direkodkan dengan siapa dia belajar di sana. Kemudian beliau pernah belajar di Timur Tengah. Lebih daripada 10 tahun beliau menuntut dalam halaqah-halaqah ilmu di Masjidil Haram. Ini antara guru dia, bapa dia sendiri, Tokku Tuan Besar, dan abang dia, Said Zainal Abidin. Sebenarnya tadi disebut saya cicit kepada Tokku Paloh hanya dari sebelah ibu sahaja. Dari sebelah bapa, daripada Said Zainal Abidin bin Muhammad ini. Tok Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Tok Syekh Duyung, ini pejuang Fatani ini. Syekh Ahmad Zainid Dahlan. Syekh Ahmad Zainid Dahlan, ini mufti dalam mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Pengarang kitab Ad-Durar As-Sunniyah fi Raddi 'ala Al-Wahabiyyah, mutiara yang bersinar-sinar dalam menolak pandangan Wahabi. Situ kita boleh faham apa dia pandangan Tokku Paloh sendiri terhadap gerakan Salafiyah Al-Wahabiyah. Baik. Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad Saleh Az-Zawawi pada waktu ini sebagai mufti dalam mazhab Malikiyah di Mekah Al-Mukarramah, dan Syekh Muhammad Mazhar Al-Ahmadi ini guru tarekat Naqsyabandiyah Tokku Paloh. Guru kepada Syekh Abdul Majid Ad-Darastani ataupun Al-Shirwani, pengarang Hasyiah Tuhfah Al-Hafiz Ibn Hajar, syarah kepada Matan Minhaj Imam An-Nawawi. Ini kitab yang terkenal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasibullah Al-Makki, seorang tokoh besar di Mekah pada waktu itu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ini juga salah seorang tokoh yang disebut oleh yang berbahagia Datuk tadi sebagai penyuntik, salah seorang daripada penyuntik semangat jihad di kalangan pejuang-pejuang Melayu kita. Ini antara guru-guru Tokku Paloh yang ada rekodnya. Tokku Paloh yang dapat kita pastikan. Yang selain daripada itu mungkin ramai lagi guru-guru dalam halaqah-halaqah ilmu di Masjidil Haram. Kerana Masjidil Haram pada waktu itu penuh, orang kata, makmur dengan para ulama daripada seluruh dunia Islam. Baik. Mempunyai 12 orang isteri, ni kekeluargaan dia. Ramai isteri Tokku Paloh. Bukan dia nikah sekaligus 12 tu, tidak. Sebab Tokku Paloh ni umur dia panjang, 100 tahun umur dia. Jadi isteri yang pertama tu lama dah meninggal. Dia masih belum meninggal. Jadi 12 orang isteri dan dia dikurniakan 23 orang anak ramai. Dan sekarang ini zuriat Tokku Paloh lebih daripada 500 orang yang masih ada. Anak sulung bernama Sayyid Abu Bakar Tuan Embong yang dilantik menjadi Syekhul Ulama setelah kewafatan Tokku Paloh. Ini Syekhul Ulama yang ketiga dan Syekhul Ulama yang terakhir di negeri Terengganu. Selepas daripada itu Dewan Ulama dibubarkan oleh penasihat Inggeris dan diganti tempat Syekhul Ulama itu sebab diganti pada tempat Syekhul Ulama dengan seorang penasihat Inggeris. Dan Syekhul Ulama ditukar kepada jawatan Syekhul Islam yang hanya mengetuai jabatan agama sahaja. Taib, ini sumbangan ilmiah Tokku Paloh mengajar di Masjid Tokku Tuan Besar. Ini sekembali daripada pengajiannya di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian membangunkan sebuah surau di Kampung Paloh, mendirikan sebuah masjid di Kampung Paloh pada tahun 1862. Ini Masjid Tokku Tuan Besar suatu ketika dahulu dan telah dibaik pulih, dibaiki semula. Sekarang ini Masjid Tokku Paloh suatu ketika dahulu, ini saya ingatlah. Sebelum daripada saya ingat mungkin lain sikit, warna-warna mungkin tak ada kot. Okey, ini Masjid Tokku Paloh sekarang lah. Dan setiap tahun kita adakan majlis hul Tokku Paloh dan juga Tokku Tuan Besar. Tujuannya tak lain tak bukan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa kepada kita supaya anak-anak muda kita ada panduan. Siapa yang sepatutnya mereka contohi. Taib, sumbangan ilmiah dari segi murid-murid Tokku Paloh, antaranya Sultan Zainal Abidin sendiri, Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Haji Abdul Majid Pahang, ini orang Pahang. Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid, ini Tok Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong yang menentang Inggeris, akhirnya diisytihar sebagai penderhaka dan dibuang negeri ke Mekah
dan meninggal di sana, dikuburkan di perkuburan Ma'la di Mekah. Ini pejuang yang menentang penjajahan Inggeris di negeri Terengganu setelah kewafatan Tok Kupalo. Haji Wan Ismail bin Haji Wan Ahmad Al-Fatani, ini anak kepada Syekh Ahmad Al-Fatani yang dikenali dengan tuan punya Faridah, kitab Faridatul Faraid. Anak dia Haji Wan Ismail Qadi daerah Jambu, dan dia antara seorang tokoh yang menyebar luaskan syahadat Tokku di Fatani. Haji Wan Embung Paloh orang Terengganu, Haji Abdullah Cik Hok Al-Fatani orang Fatani juga. Begitu juga dengan anak-anak dia. Lepas pada itu, sebahagian daripada mereka muncul sebagai rujukan dalam masyarakat Islam di negeri Terengganu. Antaranya Syed Abu Bakar, Tok Tuan Embong, dilantik menjadi Syekhul Ulama ketiga selepas daripada wafatnya Tok Paloh. Syed Aqil, Engku Bijaya Sura, Syed Sagaf, Engku Kelana Diraja dan sebagainya. Sumbangan ilmiah Tok Paloh, kitab Ma'arijul Lahfan, Litaraqi fi Sulamil Irfan. Ini kitab dalam ilmu tasawuf. Permulaannya membicarakan tentang akidah, kemudian dibicara tentang tasawuf, dibicara sedikit tentang tarekat, dan di situ Tok Paloh menjelaskan tarekat yang diamalkan, yang diambil daripada Syekh Ahmad Mazhar Al-Ahmadi tadi yang saya sebut tadi di Mekah Al-Mukarramah. Jadi sekalipun Tok Paloh dia lebih terkenal dengan tarekat Naqsyabandiyah, menjadi tradisi budaya di kalangan ulama-ulama Bani Alawi, tariqah Alawiyah dia tak tinggal. Dengan makna dia ada dua lah. Satunya tariqah Alawiyah, yang keduanya tariqah Naqsyabandiyah. Syahadat Tokku ini sebenarnya bukan disusung oleh Tok Paloh, tapi dipopularkan oleh Tok Paloh. Kerana itu syahadat ini juga dipanggil sebagai syahadat Tok Paloh. Ithaful Khalil fil Mashrabil Khalil, ini dikarang oleh Sayyid Abdul Rahman. Nama dia sama dengan nama Tok Paloh, Sayyid Abdul Rahman. Tapi Tok Paloh bin Muhammad, ini bin Mustafa. Ini sebenarnya adalah moyang saudara kepada Tok Paloh. Tapi diketengahkan sebagai kitab karya Tok Paloh. Sebenarnya tidaklah. Afiyah al-Islamiyah ini dikatakan kitab Tok Paloh, dari segi kesahihannya besar kemungkinan bukan ditulis oleh Tok Paloh. Begitu juga kitab rahsia Tok Paloh ini tersebar dalam internet. Ini memang sah, bukan kitab Tok Paloh, bukan kitab Tok Paloh. Sebab fakta-fakta dalam kitab ni terlalu mengarut dan orang kata tak selari langsung dengan kitab Ma'arijul Lahfan yang dikarang oleh Tok Paloh sendiri. Ini kitab diketengahkan sebagai kitab hakikat, tapi sebenarnya bukan hakikat pun. Kitab ni kitab yang tidak ada apa-apa makna. Taib, ini syahadat Tokku yang itu yang ada dalam internet pun ada. Yang sebelah itu dalam naskah simpanan Perpustakaan Negara Malaysia di Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu. Ini contoh kitab rahsia Tokku, ini memang palsu lah. Ini sebuah secara palsu kepada Tok Paloh. Okey, sumbangan kepada negeri, dia mengetui Dewan Ulama Negeri Terengganu, Penasihat Sultan, Ahli Majlis Mesyuarat Negeri, Raja Anak Sungai. Raja Anak Sungai ini adalah, kalau kita sekarang kita nak kata apa, seorang yang diberi kuasa untuk mentadbir satu daerah. Seorang yang diberi kuasa untuk mentadbir satu daerah. Dan penyusung utama Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu yang dinamakan dengan Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk. Pada tahun 1911 ada 53 pasal, dan pelindung begitu juga perangsang kepada pejuang Melayu, khususnya pejuang-pejuang Pahang. Raja Anak Sungai, ini mentadbir satu kawasan negeri Terengganu. Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu dinamakan Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk. Bukan Tok Paloh seorang yang menyusun ini bersama dengan ulama-ulama dan pembesar negeri Terengganu, tapi Tok Paloh antara yang memainkan peranan penting dalam penyusunan Itqanul Muluk ini. Kalau kita tengok Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk, di hadapan ni, muka surat hadapan ni, disebut apa tu? Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk. Dia kata bahawa inilah suatu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Ayat yang pertama ditulis, fayaqulu al-mutawassil bi sayyidil mursalin al-wathiq billah al-qawiyil matin as-sultan Zainal Abidin. Di halaman pertama dah disebut amalan bertawassul.
Halaman pertama dah disebut amalan bertawassul pada undang-undang tubuh negeri Terengganu. Kalau kita ambil pandangan yang disebarkan oleh rakan-rakan kita yang terpengaruh dengan fahaman Salafiyah Al-Wahabiyah, maka seluruh orang di Terengganu itu semuanya adalah ahli bid'ah. Dan juga mereka-mereka yang mungkin melakukan perkara-perkara syirik. Wala'iyadzubillah. Baik. Pelindung dan penyuntik semangat perjuangan Melayu menentang penjajahan, memberi perlindungan kepada pejuang Pahang, Datuk Bahamang, Tok Gajah, Mak Kilau, Mak Lela, Pawang Nong ataupun Awan Nong dan Teh Ibrahim. Tidak memberi kerjasama kepada pihak Inggeris yang diketuai oleh Hugh Clifford pada tahun 1895 yang datang ke Terengganu untuk minta sokongan menangkap pejuang-pejuang Pahang yang berlindung di Terengganu pada waktu itu. Menyuntik semangat jihad menentang penjajahan Inggeris kepada pejuang Pahang, memberi semangat kepada pihak istana agar tidak menandatangani perjanjian politik dengan pihak Inggeris dan Siam. Rang undang-undang perjanjian dengan Governor Sir Francis Swettenham pada tahun 1902 tidak ditandatangani oleh Sultan Zainal Abidin Terengganu. Begitu juga perjanjian 1909 sehingga Terengganu menjadi negeri yang paling lewat menerima pengaruh penjajah Inggeris di Malaysia. Mana pengaruh Inggeris mula masuk ke negeri Terengganu setelah kewafatan Tok Kupaloh dan setelah kewafatan Sultan Zainal Abidin III. Beberapa contoh pandangan keagamaan Tok Kupaloh. Kita nak bawa sedikit dia punya pandangan dia supaya kita tahu inilah dia pegangan, inilah dia kefahaman ulama-ulama kita yang jasanya cukup besar kepada kita supaya kita ada jati diri dan kita tidak mudah dibawa oleh fahaman-fahaman yang kita tak tahu daripada mana pun datang. Bukan mewakili pemikiran jumhur ahli sunnah wal jamaah. Masih saya ada banyak mana lagi? Boleh lagi? Boleh lagi insyaAllah. Sebab ni jadi bila kali tu masih lama sikit. Nah. Baik, pertamanya berpegang dengan akidah yang benar. Ini gesaan Tok Kupaloh. Akidah yang benar pada pandangan Tok Kupaloh itulah dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang dimaksudkan oleh Tok Kupaloh itulah akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi yang mewakili jumhur ahli sunnah wal jamaah. Kalau ayahanda kepada Tok Kupaloh, Tok Ku Tuan Besar, dalam nazam Jawahirus Saniyah dia sebut imam kita pada usuluddin itu dua-dua tak ada lain dengan tentu. Yang pertama tu dinamakan Asy'ari, yang kedua tu digelar Maturidi. Banyak lagi imam kita tu yang betul, yang mengikut mereka tu jalan Rasul. Misal Abul Qasim itu yang mulia, yang penghulu sufiyatin gelar dia. Ini dia akidah kita. Ini yang sepatutnya kita pertahankan. Ini yang sepatutnya kita terap dalam masyarakat kita. Bukan akidah Syiah. Bukan akidah-akidah yang kata Tuhan bertempat, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Bukan akidah itu. Tapi akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Dan akidah itu dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi bukan maknanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari mereka-reka akidah itu. Abu Mansur Maturidi mereka-reka akidah itu. Tetapi kerana ketokohan dua orang tokoh ini dalam mempertahankan warisan kefahaman ataupun warisan fahaman yang diwarisi daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sambung menyambung hinggalah kepada zaman dia, maka akidah ini dinisbahkan kepada dia. Seumpama qiraat hafaz, qiraat waras, qiraat imam-imam qiraat itu bukan makna imam-imam itu yang mencetuskan qiraat itu dan qiraat itu tidak dibaca oleh orang lain, tidak. Bahkan itulah qiraat yang mutawatirah yang dibaca oleh keseluruhan umat Islam pada zaman dia. Tetapi kerana ketokohan dia, maka qiraat itu dinisbahkan kepada dia. Begitulah ketokohan Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi dalam mempertahankan fahaman yang diwarisi daripada pemikiran para sahabat Nabi, diwarisi oleh tabi'in, diperturunkan oleh tabi'in kepada atba'ut tabi'in, kemudian generasi berikutnya, kemudian kepada zaman Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ketokohan kedua tokoh ini menyebabkan
Dua akidah ini disandarkan kepada mereka. Bererti bila sebut akidah Abu Hasan al-Asy'ari ataupun akidah al-Asy'ariyah, itulah dia akidah yang dipegang oleh keseluruhan ulama-ulama Islam. Daripada zaman dulu sampai ke zaman kita sekarang. Imam As-Subuki dia sebut dalam kitab Tabaqah dia cerita tentang zaman dia. Dia cerita tentang zaman dia bahawa dia ni kurun ke-8 Hijrah. Kurun ke-8 Hijrah. Masa tu dia cerita, dia kata bahawa keseluruhan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, kebanyakan di kalangan mereka, majoriti di kalangan mereka, akidahnya akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan sebahagian kecil sahaja yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, sebahagian kecil terpengaruh dengan akidah al-Hashwiyah. Akidah Hashwiyah inilah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, antara ciri dia. Manakala ulama-ulama dalam mazhab Hanafi pula, Imam Subuki kata pada zaman dia tu, majoritinya berakidah Abu Mansur al-Maturidi. Melainkan sebahagian kecil terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah dan juga pemikiran golongan al-Hashwiyah. Ulama-ulama dalam mazhab Maliki 100% dia kata tanpa terkecuali semuanya berpegang dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Manakala dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada dua kumpulan besar. Satu kumpulan besar akidahnya sama dengan akidah ulama-ulama dalam mazhab lain yang mewakili jumhurul ummah, dan satu kumpulan lagi ini akidah dia sedikit berbeza. Walaupun masih dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah, tetapi berbeza. Ada perbezaan itu menyentuh isu-isu dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Antaranya mereka berpandangan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertempat dan tempat Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan ini tidak pernah diterima oleh Tok Kupalo dan juga ulama-ulama di negeri Terengganu, dan saya yakin begitu juga dengan ulama-ulama Pahang. Antaranya yang kita boleh tengok daripada nazam-nazam yang ditulis oleh Tuk Syihabuddin Pahang. Baik, jadi ini sedutan daripada kitab Ma'arijul Lahfan, berpegang kepada akidah yang benar, tidak berkompromi pada adat yang bertentangan dengan syarak. Setengah pihak dia kata ulama-ulama kita zaman dulu dia terlalu lembut dengan perkara-perkara bid'ah, sehingga perkara-perkara bid'ah itu masih lagi kekal dalam masyarakat hingga ke zaman kita sekarang. Sebenarnya itu adalah fakta yang secara jelas bukan fakta. Itu kenyataan yang secara jelas amat salah. Ulama kita tak pernah kompromi dalam perkara-perkara yang tidak selari dengan syarak. Cuma ukuran bid'ah, khurafat dan seumpamanya itu pada ukuran mereka ini berbeza dengan ukuran yang digunakan pakai oleh kebanyakan ataupun keseluruhan ulama-ulama di alam Melayu. Ini antara contohnya. Tok Kupalo kritik amalan buang acok. Dia Terengganu panggil buang acok. Dulu adalah, ni tak ada dah lah ni. Maitri, nak berobat dengan maitri. Dulu ada. Sekarang tak ada dah di Terengganu. Tempat lain wallahualam lah. Ini menunjukkan bahawa dia tidak setuju dengan benda yang betul-betul bid'ah. Benda yang betul-betul khurafat. Dan ke kita, dan ke dia dulu. Untuk nak mengkritik amalan-amalan tersebut. Ini pembahagian bid'ah. Di situ Kupalo, dia bahagi bid'ah kepada 5. Mana bid'ah yang baik dengan bid'ah yang buruk. Seperti mana yang dipegang oleh kita di alam Melayu ini. Serupa je. Dia tak kata bila sebut bid'ah, hanya satu bid'ah sahaja, tidak. 2 minit lagi. Sini kita boleh tengok pandangan Tok Kupalo. Dan pandangan ini sebenarnya, kalau kita buka manuskrip ulama-ulama Terengganu dan ulama-ulama di alam Melayu, inilah dia fahaman mereka. Antara kumpulan bid'ah yang diketengahkan oleh Tok Kupalo, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah. Mujassimah dijelaskan antaranya orang yang kata Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Begitu juga dengan Wujudiyah, mereka yang berpegang dengan fahaman wahdatul wujud. Dalam kitab Ma'arijul Lahfan, Tok Kupalo bahagi 2 wahdatul wujud. Ada wahdatul wujud yang betul. Beliau menamakan dengan Wujudiyah al-Muwahhidah. Ini yang dipegang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan wahdatul wujud yang sesat, beliau namakan dengan Wujudiyah al-Mulhidah.
Jadi pada pandangan Tok Kupaloh, bila sebut wahdatul wujud, tak semestinya sesat. Dan begitulah pandangan ulama-ulama Melayu yang lain. Baik, itu sebahagianlah daripada pandangan Tok Kupaloh. Dah masih ada 2 minit lagi. Tak mungkin saya cakap sana tinggal setengah minit lagi. Baik, berapa contoh pandangan keagamaan Tok Kupaloh? Kewafatan Tok Kupaloh pada 1 Zulhijjah 1336, lebih kurang dalam 100 lebih lah. 107 tahun dah, bersamaan dengan 6 September 1918. Dia meninggal sebelum daripada meninggalnya Sultan Zainal Abidin III. Pada hari Jumaat dikebumikan di Kupaloh. Ini kubur Tok Kupaloh, itu yang lama. Ini setelah dibina baru. Tujuan tak lain tak bukan untuk nak memudahkan orang berziarah. Sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah disunatkan kita berziarah, bertabarruk dengan orang-orang yang saleh. Bi dzikris salihin tatanazzalur rahmat, dengan menyebut nama-nama orang saleh akan turunnya rahmat, apatah lagi di tempat di situ adanya jasad orang-orang yang saleh. Jadi habis dah. Sekian, terima kasih. Itu daripada saya lah. Sedikit orang kata perkongsian daripada saya pada malam ini. Hak baik-baik tu datang daripada Allah, kekurangan tu daripada diri saya sendiri. Tadi ada tuan pengerusi kita kata saya nak bagi sana. Nak bagi ijazah. Sebenarnya saya tidak berkelayakan untuk nak bagi ijazah. Tidak ada kelayakan. Cuma saya boleh kongsi saja. Kongsi saja. Ijazah syahadat Tokku, syahadat Tokku yang masih diamalkan di negeri Terengganu. Di negeri Terengganu masih diamal, di Pahang pun masih diamalkan lagi, tapi tidak serancak suatu ketika dahulu lah. Suatu ketika dahulu di Terengganu tahun 40-an itu syahadat Tokku dibaca pada perhimpunan mingguan. Kalau kita sekarang ni kita nyanyi lagu Negaraku, dulu mereka mengalungkan syahadat Tokku. Maknanya memang popular lah kalau negeri Terengganu dahulu, dan dia juga popular di Fatani. Disebar oleh anak Syekh Al-Fatani, Syekh Wan Ismail Qadhi Jambu. Tapi tak tahulah sekarang ni masih lagi ada lagi. Maknanya saya pernah ambil syahadat Tokku ini daripada mak saya sendiri, daripada mak saudara saya, dan daripada pak saudara saya. Dan 3 orang ini diambil daripada ayah dia, Sayyid Sagaf bin Sayyid Abdul Rahman, dan Sayyid Sagaf itu diambil daripada ayah dia sendiri, Tok Kupaloh, ataupun diambil daripada tok guru dia, Tok Limbong, Haji Abdul Rahman Limbong, dan Haji Abdul Rahman Limbong pun ambil daripada Tok Kupaloh. Jadi saya bacalah sikit tak. Saya baca sikit apa yang dimaksudkan dengan syahadat Tokku tu. Ini dia. Dia sebenarnya adalah penjelasan tentang makna 2 kalimah syahadat. Makna 2 kalimah syahadat secara ringkas. Dan ini sebenarnya sebagai, orang panggil apa? Sebagai satu usaha untuk pemantapan akidah orang-orang Melayu di negeri Terengganu. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain itu kepadanya, lagi yang bersifat ia dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan, sehinggalah tiadalah jenis i'tiraf akan seseorang jua pun akan kehendaknya. Kemudian diberi penjelasan tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad anak Abdullah itu hamba Allah dan pesuruhnya kepada sekalian makhluk, sehinggalah doa. Akhirnya doa. Ini doa ni bunyinya, mudah-mudahan memberi taufik akan kita oleh Allah. Mudah-mudahan memberi taufik akan kita oleh Allah bagi sempurna berpegang dengan jalannya, jalan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan menjadi kita akan setengah daripada orang yang menghidup ia akan segala hukum syariatnya. Maka tak peliklah di Terengganu pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III dan juga zaman pemerintahan baginda Umar, undang-undang Islam hudud kisah takzir dilaksanakan secara 100% dengan jayanya.
Sebab sebelum daripada dilaksanakan itu, Tuan Besar itu, zaman Tok Ku Tuan Besar, dia telah orang kata menyemai, orang kata semangat untuk melaksanakan syariat Islam itu dalam jiwa-jiwa orang Terengganu. Segala hukum syariatnya dan memati ia akan kita atas agamanya dan menghimpun ia akan kita serta perhimpunannya. Demikian lagi segala yang memperanak kita dan ahli kita dan saudara kita dan yang kasih ia akan kita dan segala sahabat kita daripada segala orang muslimin. Amin. Jadi saya panjangkanlah keizinan untuk baca dan untuk amal syahadat Tok Ku ini kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Maka siapa yang rasa nak terima, sebutlah saya terima, ataupun dalam bahasa Arab sebut qabiltu. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Yang baik-baik itu datang daripada Allah. Terima kasih kepada rakan panel saya, Datuk Haji Badli Shah. Banyak tadi maklumat-maklumat tentang perjuangan jihad pahlawan-pahlawan Pahang dan pahlawan-pahlawan lain. Terima kasih kepada pihak penganjur, kepada pihak masjid dan kepada tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wok Zain Al-Aidrus yang telah menerangkan pada kita sosok tubuh seorang insan mulia yang telah memberikan sumbangan yang sangat besar kepada kita anak-anak Pahang ini. Sebab itu dicatatkan di dalam sejarah dan benda ini akan tetap kekal sampai bila-bila dalam buku-buku sejarah. Disebutkan pada bulan Mei 1894, pahlawan Pahang yang tinggal di Kuala Ampul telah pindah ke Kuala Terengganu di tempat bernama Seberang Engkungah, sebuah kampung berseberangan dengan pagar istana Sultan Terengganu. Semasa di Kuala Terengganu itulah Tok Gajah, Tok Bahman dan Mat Kilau beberapa kali pergi ke kampung yang bernama Paloh, tidak berapa jauh dari bandar Kuala Terengganu, menziarahi seorang alim keramat yang sangat terkenal dan disegani ramai bernama Said Abdul Rahman yang biasa dipanggil Tok Engku Said atau Tok Engku Paloh atau Tok Engku Keramat. Tok Gajah dan Tok Bahman menceritakan segala kisah perjuangan mereka melawan British yang telah masuk memerintah Pahang, hingga mereka mengundur diri ke Hulu Terengganu dengan menanggung berbagai derita. Tok Engku Said telah memberi nasihat dan memberansangkan Tok Gajah, Tok Bahman dan Mat Kilau jangan mahu mengaku kalah dan hendaklah mereka meneruskan perang sabil melawan pihak Inggeris itu. Tok Engku Said telah memberikan dan mengajar mereka beberapa jenis ilmu. Ini tak tahu betul tak kuat, sebab dalam buku sejarah dia tulis beberapa jenis ilmu jampi dan ilmu kebal. Oh, hebat tu. Dia ngajar ke Mat Kilau apa semua. Mungkin ada panel kita je tak cerita. Berapa jenis ilmu jampi dan ilmu kebal sambil mengatakan mereka akan menang melawan orang kafir. Ini sejarah panjang, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Buyung Adil. Itu sejarah Pahang yang official. Disebutkan peranan besar Tok Ku Paloh dalam perjuangan merdeka di negeri Pahang. Sekali lagi kita ucap ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wok Zain Al-Aidrus yang sudi berkongsi kisah pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan di Pondok Pok Kop dan rakan-rakan yang lain yang sudi untuk memberi bantuan pada kita untuk mengadakan majlis ini. Bukan senang nak mendapat peralatan-peralatan yang ada di hadapan tuan-tuan puan-puan ini. Tengoklah orang alim dulu, bagaimana Tok Ku Paloh tempat letak kopiah serban pun ada tempat letak. Kita ni kan balik masjid, kopiah campur tak mana-mana, dekat almari itu, atas almari ni, dekat seat kereta, dashboard kereta, suka-suka hati. Lipat taruh dekat visor. Orang alim dulu benda atas kepala, dia jaga. Ada tempat letak dia. Jadi ini pelajaran untuk kita. Anak muda sekarang dia tak letak kopiah, topi sudu dia tu, jaga letak dalam plastik. Demo tak kena barang, dia kata. Wah, dia jaga betul. Sekarang malam ni kita ambil pelajaran, songkok kopiah, tengok orang alim macam mana. Letak tempat yang proper. Ini pelajaran. Nanti kan boleh tengok sekejap lagi. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi datang. Dan untuk makluman, Masjid Negeri akan tetap meneruskan lagi program-program yang
bermanfaat untuk masyarakat. Pada minggu depan jangan lupa bersama dengan kami hari Rabu juga 21 hari bulan, sama macam hari ini lepas maghrib kita buat program Forum Bicara Pahlawan yang mana kita telah mengundang Timbalan Perusahaan Polis Datuk Abdul Razak Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang yang merupakan komander dulu kepada unit 69 Komando. Dialah satu-satunya penerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP yang masih aktif berkhidmat dalam PDRM kerana dia adalah hero dalam ataupun yang terlibat di dalam operasi sulit dalam Al-Maunah di Bukit Jenalik. Jadi dia sekarang adalah Timbalan Ketua Polis Pahang, komando. Jadi kita akan bincangkan tajuk Islam dan sifat keberanian. Saya akan terangkan tentang bagaimana Islam mengajar orang Islam ni jangan jadi penakut, jadi berani. Tapi berani biarlah tersusun. Takkan berani berlumba, berani merempit, tak jadi. Berani yang bersistem. Dan nanti Datuk Razak dia akan ceritakan pengalaman di operasi. Dia pernah mematikan tidak kurang daripada 73 set jerangkap samar di dalam hutan sepanjang operasi di Malaysia, Thailand dan banyak lagi operasi-operasi yang dia terlibat. Dan pada 27 hari bulan, ini masuk diary juga, di Masjid Negeri hari Selasa lepas maghrib, kita adakan majlis ta'lim Darul Ma'mur. Yang mana kita akan bersama dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Jadi masuklah diary, 21 hari bulan minggu depan, minggu selagi 27 hari bulan. Teruskan bersama dengan Masjid Negeri, kita sentiasa committed untuk menyediakan program-program yang berkualiti untuk masyarakat khususnya di Bandaraya Kuantan ini. Sekadar itu sembang-sembang kami pada malam ini. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita serahkan kembali majlis kita kepada perantara majlis Al-Fadhil Ustaz Saiful Bahari. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Yang berbahagia Datuk Engku Ibrahim bin Engku Wok Zin Al-Idrus dan juga Yang Hormat Datuk Haji Badlisha bin Haji Alauddin Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, yang mana tadi kita dah dengar sentuhan-sentuhan berkaitan dengan Tunku Paloh, yang mana selepas ini diterangkan oleh Imam Besar kita tadi, letak dalam diary kita ada lagi program-program yang hebat minggu hadapan dan minggu seterusnya. Mudah-mudahan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, tok-tok guru, ahli, alim ulama, pecinta ilmu, pecinta rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan kita bertemu pada masa yang akan datang. Selepas solat Isyak, kita Masjid Negeri ada sediakan sedikit jamuan ringan di hadapan secara berbungkus. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat bolehlah ambil untuk menikmati juadah yang disediakan. Dan terima kasih kepada yang mengikuti kami di Masjid Negeri ini berkaitan dengan forum MIB Melayu Islam Beraja ini di dalam atas talian Facebook, Instagram dan sebagainya. Terima kasih banyak diucapkan. Mudah-mudahan perkongsian kita ini menjadi perkongsian yang bermanfaat dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyutik semangat pejuang Melayu menentang penjajah. Datuk Bahamang, Tok Gajah, Mak Kilau, Mak Lela, ini pejuang Pahang, Awan Nong. Teh Ibrahim, ini nama-nama orang zaman dulu lah, zaman dulu ni jarang nak jumpa nama gini. Tidak memberi, walaupun nama gitu tapi jasanya kepada kita cukup banyak. Ini orang panggil penentang penjajah ni, sehingga kita sekarang ini dapat nikmat kemerdekaan. Hidup aman damai. Ini orang kata perjuangan daripada mereka-mereka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala balas kepada mereka ini ganjaran yang sepatutnya, ganjaran yang cukup besar. Kerana mereka ini kita boleh hidup sekarang ini dengan aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Menyuntik semangat jihad menentang penjajahan Inggeris kepada pejuang Pahang. Memberi semangat kepada pihak istana agar tidak menandatangani perjanjian politik dengan pihak Inggeris dan Siam. Rang undang-undang perjanjian oleh Gubernur Sir Frank Whiteham. Sultan Zainal Abidin tak ada sangat pun.